Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muawiyah. Bagi siapa yang sudah follow channel ni, terima kasih banyak. Bagi siapa yang belum follow, jemput follow. Channel ni saya banyak berkongsi tentang konten-konten tentang diri saya dan juga apa-apa saja konten yang berkaitan tentang diri saya yang saya harapkan dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Jadi, insyaAllah pada malam ni saya nak berkongsi tentang pengalaman saya keluar 3 hari tabligh. Sebab sebelum ni saya tak pernah keluar tabligh, tapi bila saya pindah ke Simunjan ni, saya orang kata dipostingkan di Simunjan, saya kenal dengan seorang sahabat lah, sahabat abang saya, pangkat abang. Dia merupakan abang kepada seorang kenalan saya di IBDA. Jadi saya kenal dengan dia dan dia sangat aktif buat kerja dakwah di Simunjan ni melalui gerakan tabligh. Jadi saya sebenarnya teringin nak keluar saja, nak ambil pengalaman, nak tengok orang kata nak tengok ambil pengalaman lah kan. Kita tengok orang tabligh ni selalunya buat dakwah, orang takut kan. Kebanyakan orang takut lah, bukan takut, maksudnya tak mau nak pi. Bila tabligh keluar, tabligh ajak je dia tak mau kan. Jadi kita nak sebab apa yang apa yang takut sangat kan. Kita sajalah nak ambil pengalaman lah kan. Jadi sekarang ni pun sebab saya cakap pasal tabligh ni, sebab sekarang ni masih ada jemaah bergerak. Tak tahulah berapa hari, dia ada keluar, saya tak ingat berapa hari. Jadi siapa yang pernah join tabligh, anda boleh komen kat bawah ni. Dia ada 3 hari, seminggu, 40 hari dan berapa sekian-sekian lah, berapa bulan dan setahun, macam tu lah lebih kurang. Jadi sekarang ni ada jemaah Pakistan, dari Pakistan. Mereka tengah gerak lah dalam Simunjan ni 3 hari. Simunjan memang selalulah tabligh turun. Jadi saya pun waktu first time saya keluar tabligh tu, saya keluar di pedalaman. Bukan kawasan pedalaman, sorry. Dia kawasan yang dia agak dalam lah. Dia taklah pedalaman, dia kawasan kampung, tempat ibadah di kawasan yang berbukit dan sangat agak dalam. Tapi kalau dalam sekolah ni dia taklah kategori sebagai pedalaman. Tapi kalau daripada pekan tu jalan naik bukit, turun bukit, ada perumahan, ada rumah panjang. Kat Sarawak ni walaupun sekolah-sekolah tu dia bukan pedalaman, dia bukan ada status pedalaman, tapi keadaan dia tu macam pedalaman. Tapi kalau macam di situ tu cuma just ada line je lah, jalan masih ada, ayak masih ada. Okey, jadi saya keluar tabligh tu 3 hari dekat Samalatong. Saya ingat lagi dekat Samalatong. Waktu tu jemaah tak ramai lah. Ada jemaah daripada Terengganu ke, kalau tak silap. Jemaah dari mana tak tahu, tapi daripada Semenanjung lah, Negeri Sembilan ke, dalam 3-4 orang. Lepas tu mereka bergerak surau-surau. Bila dia tanya kan saya yang tanya, tak tahu. Tapi kira dipendekkan cerita, saya pun pergi ikut tabligh. Jadi waktu kami keluar tu, dia waktu tu tengah musim durian. Jadi berdasarkan pengalaman Cikgu Saiful, Abang Saiful ataupun Ustaz Saiful lah kalau di sini, dia kata selalunya tabligh kalau keluar je mesti time musim lah. Bukanlah selalu, tapi orang kata turun je pergi tempat-tempat kawasan-kawasan macam tu time musim. Cun lah orang kata, cun rezeki, alhamdulillah kan. Jadi kawasan Samalatong tu merupakan kawasan yang ada juga anak murid kepada Cikgu Saiful, Abang Saiful ataupun Ustaz Saiful. Jadi kira saya keluar 3 hari. Kira dalam keluar 3 hari ni, dalam tabligh memang diajarkan. Saya lupa lah term dalam tabligh. Siapa yang keluar dan ada pengalaman keluar banyak kali, dia akan tahu lah, ataupun dia memang ikut tarbiyah tabligh ni. Tapi saya nak just orang kata randomly lah cerita pengalaman kan. Jadi dalam tabligh ni dia ada orang kata macam, bila kita keluar 3 hari ni, kita kena banyakkan cakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kata antara kelebihan lah bila kita keluar. Bila kita keluar saja, kita kena banyakkan bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kurangkan cakap tentang makhluk. Jadi apa yang disebut tu semua kita tengok, apa yang sebut, apa yang kita terima, semua kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat makan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa kita buat semua kena ikut sunnah, cuba ikut sunnah. Jadi dalam keadaan tu dia mengembalikan kita kepada fitrah sebenarnya. Kita kembali kepada fitrah bahawa Allah ini adalah Tuhan yang menguasai kita. Apa-apa sikit mesti
atas ini semua atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bergerak atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat makan, kita dapat rezeki, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bercakap, dapat bersembang, dapat bermuamalah, itu semua adalah atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengatur kita. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang baiklah dan bagus untuk hati kita, supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyedarkan kita tentang makhluk tak ada kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kuasa. Makhluk ni dia takkan mampu bagi mudarat kepada kita melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua apa-apa kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat bermakna lah dalam hidup saya, yang mana kadang kita manusia ni kita lupa. Kita terlalu bergantung dengan benda, terlalu bergantung dengan manusia, terlalu bergantung dengan harta, terlalu bergantung dengan kita punya kudrat usaha. Sedangkan semuanya apa yang ada di dunia ini adalah atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebenarnya itu berbalik kepada tauhid, konsep tauhid yang sebenar, yang mana yang pertama ialah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Kita mengilahkan Allah, kita menyembahkan Allah, kita tak mengilahkan benda lain. Kita tak menyembah kebendaan, kita tak menyembah duit. Ada setengah orang dia menyembah duit. Kita tak menyembah nafsu. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala rububiyah. Kita meyakini bahawa Allah itu adalah penguasa. Hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebelum kita cari manusia tu, kita cari Allah dulu Subhanahu Wa Taala. Patut asma' wa sifat, dan kita meyakini bahawa Allah ini mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang mana tidak ada manusia yang boleh mengatasi sifat itu. Dan atas kemuliaan sifat-sifat itulah yang Allah takbir alam ini. Kan Allah mempunyai 99 rahmat. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik kepada diri kita, kepada iman kita, untuk menjadikan kita ni iman kita diperbaharui, dan keliling kita tu semua sebut tentang Allah. Semua sebut tentang Allah dan sunnah Nabi. Selain kita sebut, kita balik kepada apa yang Allah kehendakkan kita sebagai manusia ini, kita balik juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sunnah Nabi bangun tidur, macam mana sunnah Nabi sehari-harian, macam mana sunnah Nabi kalau Nabi nak makan, macam mana Nabi bermuamalah. Sebab itulah saya rasa, bagi saya memang sangat-sangat baiklah environment yang seperti itu, yang mana kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita banyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hari-hari biasa, kita banyak sebut pasal bola kan, kita banyak sebut pasal benda yang kita minat, kereta, pasal rumah, pasal harta. Tapi kita cuba renung balik, berapa masa kita menyebut ataupun kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikrullah, kita ingat Allah. Selain kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, akbar, kita zikir, kita ingat Allah dalam setiap perkara, setiap perbuatan kita. Kita bekerja, kita ingat Allah. Kita buat sesuatu, kita masak, kita mencari nafkah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus, yang saya rasa kenalah setiap kita cubalah azam sekali. Cubalah azam sekali untuk keluar, ambil pengalaman, supaya dan kita ambil perkara-perkara yang baik ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang kita ni ada, yang kita ini kena ingat yang kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengatur setiap apa yang telah yang mengatur kehidupan kita. Setiap apa yang telah diciptakan di bumi ni Allah yang atur. Itu dia. Jadi saya rasa sampai setakat itu saja, pengalaman yang sangat bermakna, dan itu saja untuk pengalaman kali ini. Saya harap video kali ini memberi manfaat, dan ini cumalah sekadar kenangan untuk saya, yang mana saya waktu saya keluar tu saya tak ada record ke apa kan. Saya lebih kepada cerita. Jadi siapa yang nak keluar tu, cubalah keluar, ambil kebaikan-kebaikan yang ada. Memang kita tak dapat nafikan bahawa setiap perkara tu mestilah ada, orang kata, kelemahan-kelemahan di sana sini, tapi kita cuba ambil kebaikan-kebaikan yang ada. Yang paling penting adalah untuk diri kita sebagai hamba, yang mana kita ni tak lain tak bukan,
kita cuba berusaha untuk jadikan kita ini adalah hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir diri kita dulu. Nanti di dunia akhirat nanti tak ada siapa yang nak bela kita melainkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Apa yang kita buat. Jangan kita kisah sangat pasal orang kata sebelum kita tengok orang lain, kita tengok diri sendiri, muhasabah diri kita dulu. Itu dia. Wallahu a'lam. Semoga video ini memberi manfaat kepada yang menonton dan menjadi kenangan kepada saya. Saya tak ingat tarikh bila saya keluar, tapi alhamdulillah lah, itu memberi kenangan yang sangat bermakna dalam kehidupan saya. Itu saja. Jemput subscribe, like dan komen sebagai tanda support anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.